Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel AR Reaction. Selama 2 minggu berturut-turut, Cik Yus murtad, sepi daripada sebarang berita. Dan pada 3 hari yang lepas, beliau kini muncul kembali dengan berita sensasi beliau dalam 2 buah video yang bertajuk Kenali Akhlak Mereka Part 1 dan Part 2. Jadi, untuk tidak ketinggalan mengikuti berita daripada Cik Yus, mari kita dengarkan apakah agaknya isi video beliau pada kali ini. Jom sama-sama kita saksikan. 1, 2. Like, comment, and subscribe. Hai, hello, apa khabar semua? Harapan Cik Yus agar semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terlebih dahulu, Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Selamat bersiaran kembali. Okey, kepada semua. Lebih kurang 2 minggu Cik Yus dan Kak Comel menghilang. Maaflah bukan apa lah. Kesihatan Kak Comel tak mengizinkan. Dan untuk itu Cik Yus pun agak busy lah sikit. Yang mana nak uruskan anak sekolah dan sebagainya. Uruskan Kak Comel lagi. Jadi di sini Cik Yus jadi surau rumah tangga lah sekejap. Okey, 2 minggu Cik Yus menyepi. Bila Cik Yus tengok cerita sensasi, Cik Yus dapat lihatlah 2 isu yang cukup hangat diperkatakan masa kini, iaitu seorang ustaz yang ucap ustaz lain kafir lah dengan cara bongkak dia lah apa semua dan membuat fitnah terhadap ustaz berkenaan. Selain dia juga menyamar orang lain akibat perbuatannya sini. Dan yang keduanya adalah isu Rohingya. Okey, kedua makhluk ni merupakan orang yang pernah sound Cik Yus apabila Cik Yus mula terlibat dengan dunia YouTube. Telah lama sebenarnya semua orang tahu, Cik Yus pun dah maklum sebelum ni kan, dah lama bertahun-tahun Cik Yus tak berdebat. Namun orang tua-tua cakap sarang tebuan jangan dijolok. Tebuan bila bersarang jangan kacau, biar tebuan tu dia dengan dunia dia. Tapi sayangnya bila dijolok maka akan dapatlah sengatnya. Muslim kena berterima kasih kepada kawan Cik Yus Aswan Nizam yang bernama Aswan Nizam, sebab kerana dia lah Cik Yus mula kembali bercakap tentang kepalsuan Islam. Okey. Bab dua makhluk ni, seorang punya langkuh, walaupun Cik Yus dah tegur dia dalam video Cik Yus, tapi degil. Yang seorang lagi pula tak sedar diri, umpama kaduk naik junjung. Walau apapun Cik Yus nak pesan kepada Muslim-Muslim, jangan marah kat dia orang ni. Jangan salahkan mereka ni atas perbuatan mereka, kerana itulah sebenarnya ajaran Islam. Memang ramai Muslim akan mengatakan jangan lihat kepada perbuatan penganutnya, tapi lihat kepada ajaran yang tertulis di dalam kitabnya, iaitu Quran. Cantik statement ni cantik. Tapi masalahnya kitab Al-Quran lah yang mengajarkan penganutnya melakukan perbuatan terkutuk berkenaan. Okey, tak percaya nanti Cik Yu huraikan satu persatu dan padankan dengan dalil. Perbuatan kedua makhluk ni adalah sama seajaran dengan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Okey, sebelum tu isu pertama yang Cik Yu sangatkan sebelum ni berkenaan dengan bab sembahyang 5 waktu. Ini just untuk makluman semua. Dah sebulan lebih kurang lah. Jawapan tepat masih belum Cik Yu dapat. Muslim, especially pendakwah-pendakwah gagal membuktikan kebenaran ajaran Islam. Walaupun lantang menyatakan Islam agama benar, menyalahkan ajaran lain apa semua, tapi dah sebulan dah Cik Yu tunggu ni. Belum ada dapat jawapan yang tepat. So sayangnya Islam gagal dalam membuktikan ajaran sendiri. Okey, kita masuk bab yang pertama, iaitu yang pasal seorang ustaz ni yang Cik Yus gelarkan Ustaz K lah, senang Yang ni Ustaz K ni yang mana Cik Yus boleh katakan seorang yang bongkak dia dan memfitnah ustaz, seorang ustaz yang lain ni. Cik Yus namakanlah Ustaz M, sebab Ustaz M ni dia mualaf. Apa yang Cik Yus faham, Ustaz K ni sebenarnya begitu bongkak, geli Cik Yus nak sebut ustaz-ustaz ni, sebab seorang ustaz mestilah selari ilmu dan perbuatannya. Tapi masalahnya ustaz ni punya ilmu dan perbuatan bercanggah. Ustaz K ni dia mengkafirkan ustaz mualaf. Ustaz mualaf ni memang Cik Yus kenal sebenarnya, walaupun tak berkomunikasi secara direct dengan dia, tapi Cik Yus tahu dia ni memang merupakan seorang yang mempunyai akhlak yang baik dan suka membantu orang susah. Okey, untuk makluman semua, ada satu kes di mana ada Muslim yang datang kepada Kak Comel sebelum ni lah, lama dulu, mengadu nasibnya yang malang. Okey, dan meminta bantuan daripada kami lah. Dan Muslim ni juga sanggup murtad kerana tu.
Namun Kak Comel menolaklah niat Muslim ni untuk murtad hanya kerana kesusahannya. Sebab kami tak suka, kami tak perlukan orang macam ni. Sebab orang macam ni dia hanya nak lari keluar daripada masalah dia. Dia bukan dengan hati yang ikhlas mencari Tuhan. Jadi kami tahu perkara-perkara macam ni, jadi kami tak membantulah orang yang macam ni. So apa yang berlaku, Kak Comel, pada kami biarlah seseorang tu mencari Tuhan dengan hati dia yang ikhlas. Okey. Apa yang Kak Comel buat ialah Kak Comel serahkanlah Muslim ni kepada Ustaz Mu'alaf ni lah, Ustaz M. So jadi apa yang kami tahu, orang ni dah diambil tindakan oleh Ustaz M, dan kami dapat berita lah, kami dengar keadaan dia dah berubah lah. So itulah baguslah macam tu. Berkenaan dengan Ustaz M ni, sayangnya walaupun Ustaz M ni seorang yang baik hati dan suka bantu orang susah, tindakan dia, akhlak dia, kelakuan dia ni dipandang serong oleh Ustaz lain. Sayang sungguh. Okey, jadi kat sini apa yang Cik Yus cuba nampakkan ialah 3 perbuatan Ustaz K. Iaitu pertama bongkak, kedua memfitnah, dan ketiga adalah makan duit saman. Cik Yus tak perlu kot nak cerita lebih lanjut lah pasal isu ni. Cik Yus rasa semua orang tahu. Tapi apapun, 3 perkara ni lah yang Cik Yus cuba kaitkan. Semua ni adalah perbuatan Allah dan juga kebenaran Allah dalam memperoleh hasil untuk hal yang ini ketiga. Okey, pertama pasal bongkak. Bongkak ni memanglah sememangnya sifat Allah. Manusia, takkan manusia tak tahu apa tu kuasa Tuhan apa dia. Tanya budak-budak pun budak-budak boleh jawab. Kuasa Tuhan ni dia maha berkuasa. So jadi kat sini apakah perlu untuk Tuhan berkali-kali bagi tahu kepada manusia dia maha itu, dia maha ini? So jawapannya adalah tak perlu. Melainkan orang penyamar sahaja yang menyamar sebagai Tuhan yang akan berkali-kali bercakap perkara ni. So jadi kita nampak benda ni. Seperti Fir'aun. Fir'aun dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Tapi dia menyamar sebagai Tuhan. Dia mengatakan dia begitu, dia begini, dia boleh itu, dia boleh ini. So sama aja Fir'aun dengan Allah ni. So jadi di dalam ayat Al-Quran boleh dikatakan keseluruhan ayat-ayat, kebanyakan lah, bukan keseluruhan, kebanyakan ayat-ayat ni menyatakan bahawa Allah ni maha kuasa, maha bijaksana, maha itu, maha ini. Jadi benda ni tak perlu. Okey. Nanti Cik Yus bagi tahu dia melalui dalil-dalil. Dan kedua, jelas Allah bangga menyatakan bahawa dia berkuasa, bijaksana, berulang-ulang. Ini yang dilakukan oleh Ustaz K dalam pengucapan dia bahawa dia bangga. Dia berulang-ulang kali menyatakan tahap pelajaran dia, kemampuan dia, pencapaian dia. So percakapan dia ni sama dengan Allah. Ustaz K ni dia bangga. Dia menyatakan tahap dia apa semua gitu gini. Sama juga dengan Allah. Allah bangga menyatakan dia maha itu, dia maha ini. Okey, Cik Yus bagi dalil. Wahai Nabi, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Okey, dalam ayat ni Allah nyatakan dia maha mengetahui, maha bijaksana. Perlukah benda ni? Tak perlu kan? Okey, seterusnya, dalil yang seterusnya, ni ayat lain pula. Dan Allah telah menghalau kembali angkatan tentera orang-orang yang kafir itu ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan ingatlah, adalah Allah maha kuat lagi maha kuasa. Lagi sekali Allah ulang dia kali ni dia beritahu dia maha kuat dan maha berkuasa pula. Okey, dalil yang lain pula. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah, iaitu Al-Quran, dan hikmah pengetahuan hadis-hadis Rasulullah. Sesungguhnya Allah maha halus takbirnya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Dalam ayat ni pula Allah kata dia ni hebat pentadbiran dan ilmu dia sangat luas. Perlukah Tuhan nak cerita pada manusia dia mempunyai ilmu yang luas? Tak perlu, sebab semua manusia dah tahu dah benda ni. Macam Cik Yus cakap tadi, penyamar sahaja yang akan cuba nak confirm. Jadi cuba nak bagi orang tahu bahawa dia adalah Tuhan. Nak bagi orang percaya bahawa dia adalah Tuhan. Sedangkan dia bukan Tuhan. So jelas Allah mengajarkan Muslim untuk merasa bongkak, angkuh dan sebagainya.
Walaupun ayat ada yang menyatakan jangan bongkak, jangan angkuh dan sebagainya, namun tersiratnya secara samar-samar sebenarnya Allah mengajarkan Muslim untuk berbuat apa yang dia larang. So jadi kat sini jelas bukankah ini sifat syaitan yang sentiasa dalam kepura-puraan. Syaitan ni dia berpura-pura baik tapi sebenarnya dialah raja kejahatan. Okey. Bab perangai Ustaz K ni yang keduanya dia memfitnah. Dan ini dah memang terang lagi bersuluh antara sifat Allah. Fitnah adalah perbuatan bohong terhadap sesuatu yang benar. Okey, dalam rakaman Cik Yu sebelum ni memang Cik Yu dah bagi dalil yang mana Allah dengan jelas menyatakan bahawa dia adalah penipu besar. So jadi persoalan ni, apakah Tuhan yang sebenar akan mengakui bahawa dia seorang penipu? Dah memang terang kat situ dia bukanlah Tuhan. Okey, berkenaan Ustaz K ni, tanpa segan silu dia buat fitnah kepada Ustaz M tanpa sebarang bukti. Dia tak boleh bagi bukti. Dia apa saja yang dia cakap dia tak boleh bagi bukti. So jadi menyatakan ini dengan jelas menyatakan bahawa Ustaz K ni dia memfitnah. So jadi maksud dia apa? Dia penipu. Okey, cikgu bagi dalil dalil. Sebab Allah mengajar Muslim untuk menipu. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nampak tak? Jelas kat situ. Allah mengaku dia sebaik-baik membalas tipu daya. Apakah ini Tuhan? Dah jelas kat situ. Terang-terangan kata situ. Takkan Tuhan mengaku dia menipu. Dia sebaik-baik menipu. Kita tahu. Siapa yang suka menipu? Raja penipu ni siapa dia? Adalah syaitan. Syaitan yang raja menipu. Takkan Tuhan. Tuhan takkan menipu. So jadi ayat tu dah jelas. Allah mengaku dia menipu. Bila dia mengaku dia penipu, bermaksud dia mengaku dia adalah syaitan. Benda ni pun kalau tak nampak juga tak tahulah Cik Yus tak boleh nak kata apalah. Ini bukan salah Cik Yus. Yang ketiga ialah makan duit saman. Okey, bukankah Allah menyatakan untuk mencari duit halal dengan cara yang betul? Memang dalam Al-Quran menyatakan perkara ni. Wahai orang-orang yang beriman, ini dalil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jelas ayat tu kata suka sama suka di antara kamu. Apa maksud dia? Maksud dia kat sini kena adil. Bila disaman, apakah pihak yang sebelah lagi ni dia suka perkara ni? So jadi tak kenalah dengan dalil ni kan. So dalil lagi cikgu bagi. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Straight forward dia cakap, dia bukan dengan jalan yang salah. Dengan cara menyaman tadi, adakah jalan yang betul? Dah memanglah tak betul kan. So apakah perbuatan Ustaz K tadi dia menyaman orang tu betul? Dah memang salah. Sebab apa cikgu kata macam ni? Sebab lelaki berkenaan dia tulis dalam Facebook dia apa yang perangai Ustaz K. So jadi dia tak salah lah apa yang dia cakap. Tapi bila Ustaz K saman dia, itu adalah cara Ustaz K nak dapatkan hasil yang tidak baik. Nampak tak? Ustaz K ni dia nak dapatkan hasil yang tidak baik. Okey, syaitan ni dia amat licik dalam percakapan dia. Dalam menyatakan haram, tetapi ada percakapan syaitan yang dihalalkan. Okey, dalam ayat berlainan Allah menghalalkan jizyah. Apa ni jizyah? Jizyah ni apa? Jizyah ni terus terang Cik Yus boleh cakapkan adalah hasil yang tidak baik. Apa itu jizyah? Okey, dalam zaman masa Muhammad dulu, dia menawan negara orang. Dia menawan negara orang. Bila dia tawan negara orang, semua orang dipaksa masuk Islam. Siapa yang tak mau masuk Islam, dia bunuh. Jadi kat sini, siapa yang bayar duit jizyah, orang tu selamat. So maksud dia kat sini, bayar wang perlindungan, bayar wang jizyah, hidup. Tak bayar wang jizyah, mati. So jadi maksud dia kat sini apa? Wang perlindungan jizyah tu adalah wang perlindungan. Wang untuk hidup. Kalau tak bayar wang, mati. So jadi sumber wang jizyah adalah tidak baik. So muslimin muslimat. Ni Cik Yus nak beritahu lah. Jangan marahlah kat Ustaz K.
Sebab dia melakukan apa yang diajarkan dalam Quran. So jadi dia menggunakan cara menyaman orang tadi untuk dapatkan hasil. So nak salahkan dia tak boleh lah, sebab ini yang diajarkan dalam Quran. Okey. Dalam kata jangan mengambil hasil yang tidak baik, tapi ada juga dihalalkan hasil yang tidak baik. Bab jizyah ni nanti Cik Yus masuk dalam rakaman yang lain. Cik Yus akan fokus lebih terperinci benda ni. So jadi untuk tu untuk yang isu yang kedua pasal Rohingya tu nanti Cik Yus masuk part yang kedua. Sebab Cik Yus rasa panjang ni, Cik Yus tak mau panjang-panjang. Part yang kedua nanti baru Cik Yus masuk Rohingya isu yang kedua. So untuk tu Cik Yus stop di sini dulu. Cik Yus ucapkan kepada semua stay safe, selamatlah, jaga diri di rumah. God bless you all in Jesus name. Amen. Demikian tadi celoteh daripada Cik Yus Murtad, yang mana akhirnya dia bersuara selepas 2 minggu membisu. Saya sangkakan dia akan membawa sesuatu yang baru dan menarik untuk didengar. Tapi malangnya dia berselindung di atas huruf-huruf K dan M. Yang mana kalau diikutkan Ustaz K dan Ustaz M ini tidak wujud ya. Sebab tidak ada di Malaysia ini yang bernama Ustaz K dan Ustaz M. Dia berselindung di sebalik huruf. Bermaksud dia takut. Dan Cik Yus ini terbukti sebagai seorang yang pengecut. Kalau dia maksudkan ustaz itu dan ustaz ini, sebut sahaja nama mereka. Kalau dia rasa diri dah betul, kalau Cik Yus Murtad rasa dirinya benar di pihak yang benar, kenapa takut memperkatakan sesuatu yang benar? Oleh kerana dia rasa dirinya tidak betul lah, maka dia takut menyatakan even nama ustaz yang dia maksudkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, nonsense, sebab tidak berpijak di atas bumi yang nyata. Ustaznya tidak wujud. Namanya tidak disebut. Jadi saya anggap ini hanyalah nonsense semata-mata. Tidak ada isi. Jadi sekian perkongsian kali ini. Assalamualaikum. Like, comment, and subscribe.